Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam pelajaran Ulum Asy-Syar'iyyah Aqidah tahun 4. Dan seperti biasa, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita baca sebentar tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk satu tajuk yang baru yang berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith ini dia berasal daripada perkataan Arab. Mungkin dia memang perkataan bahasa Arab, yang mana mukhalafatuhu ini membawa maksud bertentangan dia. Dia itu siapa? Dia itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Lil hawadis pula bermaksud bagi setiap perkara yang baharu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak serupa dengan perkara-perkara yang baru. Baik, kita tengok pengertian mukhalafatuhu lil hawadis itu, apa maksud dia? Apa pengertian dia yang sebenar? Kita tengok slide seterusnya. Pengertian mukhalafatuhu lil hawadis. Yang pertama, Allah tidak menyerupai makhluk. Jadi di sini kita perlu faham bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Tidak boleh kita nak bayangkan Allah Taala ini ada tangan seperti mana tangannya manusia. Tidak boleh kita nak bayangkan Allah Ta'ala mempunyai mata seperti mana matanya manusia. Kita tak boleh kita nak bayang Allah Ta'ala itu macam makhluk, kerana Allah tidak menyerupai makhluk. Kemudian wajib Allah bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Kemudian hukum beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadith adalah wajib. Nak tak nak, suka atau tidak suka, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita kena mempercayai, meyakini dan mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu tidak ada mana-mana makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok pula pada dalil nakli, iaitu dalil yang kita ambil daripada Al-Quranul Karim, surah Asy-Syura ayat ke-11. Baik, mari sama-sama kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya, tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menafikan segala benda yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dan tidak serupa langsung dengan sekalian makhluk yang ada di alam ini. Baik, seterusnya kita tengok kesan beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Apakah kesan? Kesan yang akan kita dapat sekiranya kita beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadith ini. Yang pertama, kita akan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dunia ini, ada makhluk-makhluk ini, makhluk ada tangan, makhluk itu ada tangan, makhluk ini ada tangan. Kita ni serupa saja. Cuma kadang-kadang muka saja yang membezakan kita. Muka ini tak sama. Tapi dari sudut fizikalnya, kita semua ada anggota yang serupa. Ada tangan, ada mata, ada rambut, ada telinga. Walaupun ada sebahagian manusia yang dilahirkan dalam keadaan yang cacat. Itu ujian Allah untuk mereka. Jadi
kita akan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, subhanallah, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan sentiasa bersifat dengan sifat tawadhu'. Tawadhu' ni maksudnya rendah diri. Kita tidak sombong dengan orang, kita tidak bangga diri, kita tidak menghina orang. Jadi kena ada sentiasa rasa tawadhu' dalam diri kita. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita memang dah tahu dah Allah itu tidak serupa dengan yang lain, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka jangan kita datangkan Tuhan-Tuhan yang lain, kita samakan Allah dengan Tuhan agama lain. Maka tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi kalau kita buat juga, kita dah jatuh syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok akibat tidak beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis ini. Okay, kita tengok slide seterusnya. Yang pertama, dihukumkan kafir. Jadi orang Islam nak tak nak, kita kena berimanlah dengan sifat wajib Allah Ta'ala ini, iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Yang kedua, mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi na'udzubillah, apabila kita tidak beriman dengan sifat ini, dia akan mengundang bala Allah Subhanahu Wa Taala turun ke muka bumi ini kepada manusia dan kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian Ustaz berkaitan dengan tajuk mukhalafatu lil hawadith. Mudah-mudahan serba sedikit kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.